Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penonton semua? Moga-moga semua yang menonton channel Kisah Seramku ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan-gangguan makhluk halus seperti gangguan jin, syaitan dan sebagainya. Saya doakan saya dan juga para penonton sekalian selamat ya daripada gangguan ini. Kali ini saya akan ceritakan kisah seram ini daripada seorang lagi subscribe saya, seorang lagi yang setia menonton channel ini, iaitu namanya, dalam nama samaran email tu namanya Cik G ya, namanya Cik G. Cik G telah mengirim kepada saya satu cerita yang saya akan ceritakan sebentar lagi. Kisah pengalaman Cik G ini ketika berlakunya kisah seram itu ya. Untuk seterusnya kita tunggu selepas ini. Alhamdulillah bertemu kembali. Sebelum itu saya mohon kepada para penonton sekalian, silakan dukung channel ini dengan cara like, subscribe dan share, dan kau boleh komenlah ya. Komenlah komen yang membina, yang boleh meningkatkan channel ini, dan juga boleh memberi saya semangat untuk terus berkarya dan terus juga menceritakan kisah-kisah pengalaman seram, sama ada daripada diri saya sendiri ataupun daripada para penonton sekalian yang sudi hantar cerita kisah seramnya kepada email saya yang terletak di atas channel ini ya. Seterusnya, kisah ini sebenarnya berlaku tahun 1992 ya. Kisah ini berlaku pada tahun 1992 kepada Cik G ini, nama samarannya, yang mana pada ketika itu Cik G ini adalah seorang pelajar, masih belajar lagi lah dengan kawan-kawannya. Mereka ini aktif ya, di antara pelajar yang aktif ke sana kemari ya. Apalagi pada ketika itu mereka telah menghadiri satu pameran ataupun expo ya, expo keagamaan ya. Barang-barang berbentuk seperti kitab-kitab agama ada dipamerkan, barangan ibadah seperti tasbih, baju solat seperti lekung, jubah, serban dan sebagainya lah. Banyaklah di pameran itu ya. Pameran itu letaknya seperti mana yang diceritakan adalah di daerah Sempurna, Sabah ya. Maka mereka pun dalam satu kumpulan sama-sama melihat pameran itu dengan sahabat-sahabatnya lah ya. Sampailah ketika malam ya, sekitar pukul 10 malam, keadaan cuaca sudah tidak mengizinkan. Tiba-tiba mendung ya, tiba-tiba mendung, kemudian kedengaranlah perlahan-lahan bunyi guruh di langit. Kemudian hujan pun turun dengan lebatnya. Hujan turun dengan lebatnya, mencurah-curah. Kemudian kilat saling sambung menyambung. Inilah bermulanya kisah seram itu. Ketika kilat saling sambung menyambung, guruh di langit ya, petir dan sebagainya berbunyi seram, maka mereka ni, para pelajar, kumpulan pelajar ni lebih kurang 5 orang ini pun bergegas mencari tempat teduh. Mereka bergegas mencari tempat teduh untuk menghindarkan daripada hujan yang lebat. Bukan saja mereka, bahkan semua peniaga-peniaga yang mengikuti expo itu ya, segala apa yang telah dipamer mereka, yang dijual mereka, seperti keadaan tu huru-hara lah masing-masing, sebab tak menyangka tiba-tiba hujan lebat ya. Walaupun peringkat awal ada signal seperti bunyi guruh yang kuat dari jauh, tapi mungkin tidak kesedaran kerana kesibukan menjalankan aktiviti. Bahkan di depan tu ada pentas, ada pula orang menyanyi dan sebagainya. Mungkin sebab itulah tidak disedari bahawa hujan lebat turun di ketika itu, di masa itu. Ketika
mereka tengah berlindung di tempat perlindungan di sebuah pondok. Tiba-tiba datang seorang pakcik tua. Pakcik tua ni dalam keadaan bertongkat dan batuk. Begitulah lebih kurang. Dia kata, "Cu, nak ke mana?" Terkejut, ya. Pelajar terkejut. "Nak ke mana?" "Kami tak ke mana-mana, Pakcik. Kami mungkin sebentar lagi nak balik sebab kami sebenarnya bukan daerah sempurna. Kami dari Tawau ni, rombongan pelajar satu sekolah daripada Tawau." Tiba-tiba pakcik tua yang batuk itu, "Cu," katanya, "berhati-hati, Cu. Kita balik nanti." Kami kata, "InsyaAllah." Ni pertama kami kata pakcik, tapi melihat keadaan tua tu, kami panggil datuk lah, nenek lah, macam-macam entahlah. Kami nak cakap apalah sebab dalam keadaan panik. Kemah ada berterbangan ni, ditutup angin. Kemah alas meja dan sebagainya berterbangan lah. Kami dalam keadaan tengok orang yang di depan tu dalam keadaan seperti kelang kabut, masing-masing menyelamatkan barang masing-masing. Maklumlah hujan lebat, ya, petir guruh di langit masih tak berhenti dalam keadaan kelang kabut. Maka tak lama kemudian datanglah wadan kami, ya. Datang wadan kami mencari. Rupanya wadan kami dah pusing-pusing mencari kami. Tak jumpa, baru dah jumpa. Bila kami lihat wadan kami dan kami lihat kembali kepada datuk ataupun nenek tua tu dah hilang. Entah ke mana. Bila masa pula dia pergi, kami pun tak tahu. Begitu cepat sekali. Ya. Tapi kami tak kisahlah. Tak kisah, buat tak tahu, mungkin kami tak sedar kot. Kami tak sedar dia jalan apakah. Maka kami pun naiklah van, 5 orang pelajar daripada kami lah, grup kami, dan ada 2-3 orang lah yang ikut. Kami tak berapa kenal yang ikut tu lah. Dan malam tu juga kami berlepas ataupun balik ataupun pulang daripada Sempurna ke Tawau tu. Kalau naik kenderaan memakan masa lebih kurang 1.5 jam lebih kurang lah, begitulah. Ya, jaraknya 1.5 jam perjalanan. Jadi malam tu masih hujan lebat, ya, sambung nyambung buruh di langit. Perjalanan tu kami pun dalam keadaan letih bukan apa, sebab tadi waktu petang tu sampailah ke malam tu kami asyik, ya, pusing-pusing melihat expo, melihat pameran-pameran yang disediakan, ya, kesana kemari pusing lah. Jadi malam tu dalam keadaan kami sambil duduk di atas kursi van tu, kami lihat keluar tingkap, masing-masing kami tengok dalam keadaan hujan lebat, ya. Kami tak buka tingkap sebab apa? Hujan lebat. Sejuklah ikon tu. Tapi dari kejauhan kami nampak, dalam keadaan hujan lebat gitu, dari kejauhan kami nampak seperti ada sesosok perempuan dengan anaknya, ya, perempuan dengan anaknya. Makin dekat kami lihat anak tu anak laki-laki, dan makin dekat kami lihat memang seorang wanita lah. Bahkan driver kami pun terkejut. Kata driver kami, "Kenapa makcik ini dengan anaknya hujan-hujan lebat?" Tapi kami pun tak perasan lah. Kami semua kata dengan driver, "Bagus, kita tolonglah, singgahlah sebentar, tolong, kasihan pula. Lagipun ada masih kosong kursi di belakang. Kasihanlah pula dia basah-basah hujan ni, nanti basah kuyup, demam pula." Kata driver band kami tu, "Yalah." Maka perlahan kami dekati dari jauh tu, dekat. Lagipun jalan tu, tepi-tepi kiri kanan jalan tu memang semak samun dan penuh dengan rumput-rumput yang tinggi. Jadi peringkat awal kami cuma nampak badannya di belakang sampai ke paha saya. Bahagian bawah kami tak nampak langsung lah. Tak nampak sebab ditutupi oleh rumput-rumput. Tapi kami kesianlah lihat dengan anaknya lagi, hujan lebat, ya, masih gitu, masih guruh di langit, masih tak berhenti. Tetapi bila kami mendekatinya, kami lihat, ya, bulu rumah kami meremang. Driver kami pun meremang. Kenapa terdiam? Kami dah parking tepat depan wanita itu dengan anaknya. Driver kami diam, kami terpaku, kami kaku, kami tak berkata apa-apa. Driver kami seperti kena pukau. Kami semua terdiam. Kenapa? Kerana kami melihat wanita dengan anaknya itu kakinya tidak berpijak di bumi. Aduh, tidak berpijak di bumi. Jadi kami lihat ini bukan manusia ni. Ini makhluk halus ni. Ini pontianak hantu. Kami pun dalam keadaan begitu. Tiba-tiba kami tepuk belakang driver. Driver terkejut. Terus driver tampalah
Kata orang terkejut tu, terus dipecut kereta tu. Ya Allah, kan minyak laju. Kami terdiam. Dalam lebih kurang setengah jam, driver dan kami semua terdiam, termasuklah penumpang yang di belakang yang kami tak kenal tu. Terdiam, kaku, tak bercakap sepatah pun, kerana melihat keadaan wanita yang kami sangka manusia, rupa-rupanya bukan manusia. Kenapa? Sebab jelas kami nampak kakinya tidak mencecah ke bumi. Kakinya itu tidak mencecah ke bumi, tidak bertapak ke bumi. Subhanallah. Bahkan ada yang nampak di kalangan kami pula, dia kata dalam keadaan ada seperti darah-darah kotor di belakang itu. Lebih kurang dah setengah jam jauh, barulah kami lega dan bercakap masing-masing bertanya, kamu nampak tak? Kamu nampak tak? Saya nampak, kamu nampak? Driver bas kami pun, saya nampak, saya jelas nampak, kata driver van itu. Nampak. Siapa tu? Tak tahu. Siapa tu? Tak tahu. Dalam keadaan yang laju, ya. Hampir-hampirlah. Nasib baiklah tak ada belakang-belakang, kerana jalan tu lurus dan tidak banyak seleko. Nasib baiklah tidak terjadi apa-apa pada kami. Tapi perasaan takut masih ada, ya. Bilalah lebih kurang setengah jam kami jalan, ya, perjalanan lebih kurang sejam lagi, di satu seleko untuk menuju ke simpang Tawau tu, sekali lagi kami melihat makhluk yang sama. Subhanallah, apa ni? Semua menjerit ketakutan, menjerit dalam bentu, menjerit. Sekali lagi kami lihat, kenapa tiba-tiba ada wanita dan anaknya di depan tu, depan ben kami, tapi bukan di jalan raya, tepi jalan. Makin kami takut, ya Allah, seperti histeria. Ada yang menangis, ada yang azan lah. Yang di belakang kami ni ada seorang pakcik tu azan. Ada yang baca ayat kursi ni tang pukang, tak tahulah bacanya betul tidak, dalam keadaan panik ni, ya, betul ke tidak bacaan, hantam sajalah. Tapi dalam keadaan takut. Driver bas kami lagi lah, kami begitu, driver jangan laju-laju sangat, takut kami nanti bukan jadi kebaikan, bahaya, ya. Sampai kami baca doa, menangis, ada yang menjerit, ada yang baca ayat kursi dan macam-macam. Akhirnya sampailah juga kami ke bandar Tawau. Alhamdulillah, sampai di mana Tawau, masih kami tak banyak bercakap, tak berkata-kata. Padahal dari awal tadi kami cadang, kami nak singgah di restoran mana-mana lah. Kalau tidak makan pun kami tapau lah atau bungkus makanan. Tapi tak jadi niat tu. Driver bas kami pun kata, cepat, saya pun nak pulang, kata driver tu, driver van tu, ya. Saya pun nak pulang ni. Aduh, pakcik yang di belakang kami tu pun, dia tepuk belakang kami. Kami tak berapa kenal pakcik tu. Dia tepuk belakang satu kawan kami. Dia kata, sabar cu. Bila kami lihat ke belakang, yang kata sabar cu ni, sama suaranya dan mukanya pun sama dengan orang yang di Padang tadi ketika tegur kami, hati-hati cu. Bila pula dia naik van tu? Padahal sebelum tu kami tak nampak pun kelibatnya naik van. Tapi ketika berlaku kepanikan itu, ketakutan itu, tiba-tiba dia ada di belakang van kami dan kata, sabar cu. Lagi kami panik, ya Allah, siapa pula orang tua ni? Aduh, sudah jatuh di tempat tangga ni. Driver bas kami tak nampak, driver van kami tak nampak. Yang peliknya, driver van kami tak nampak, kami saja nampak. Kata driver van, apa tu? Siapa? Kata kami, kamu tak tahu kan di belakang tu ada orang? Mana dia? Apa? Ada tangan kami, mata kami tak pandang, tapi tangan kami begini, ada di belakang tu. Mana? Kami tak banyak cakap, kami terus buka pintu van, kami lari terus masuk asrama. Aduh, sampai di asrama, ya, satu guru kami yang tinggal di asrama tu, dia bukan warden, dia seperti guru disiplin, bertanya, kenapa kamu ni? Macam orang sakit, macam orang dikejar hantu ni. Cikgu, kami kata, aduh cikgu, tak boleh cakap sekarang. Kenapa? Beritahu. Cikgu, please cikgu, boleh tak? Besoklah cikgu, bagi tak kami pulang. Kami tak tahu nak cakap apa ni cikgu. Kami takut ni cikgu. Semua dalam keadaan pucat muka pucat. Cikgu, boleh tak cikgu? Tolong cikgu. Apa ni? Kata cikgu, ceritalah. Please cikgu. Cikgu pun, tak apalah, besok pagi lah. Maka kami pun terus masuk ke bilik masing-masing asrama kami. Dan kawan kami sebenarnya satu bilik itu 2 orang. Tapi ada satu kawan kami itu dia seorang saja, sebab kami berlima. Seorang sebab seorang tu balik kampung. Jadi dia ketakutan, dia masuk kami satu bilik semua.
Bayangkanlah satu bilik itu 2 katil untuk 2 orang. Asrama kami itu, tapi semua kami kelima-lima masuk. Bayangkanlah, disempitkanlah bilik itu, terus ada kami dekatkan katil tu, dekatkan dan kami tidur situ. Kawan-kawan yang tadi pertama tidur di bawah tak mau tidur sama, berhimpit-himpit. Aduh, nasib kami semua perempuan lah. Berhimpit-himpit, tiba-tiba saja terdengar lagi suara. Aduh, suara seperti mengilai-ngilai ini. Mengilai seperti suara itulah. Suara kunti itulah. Aduh, lagi kami takut, tak tahu suara dari mana ni. Ya, maka ada yang kawan tu di bilik yang kami di bilik tu sebenarnya bukan bilik saya, bilik kawan saya tu. Kebetulan dalam biliknya tu ada radio kaset bacaan Yasin. Dia pun pasang kuat-kuat bacaan Yasin tu. Lepas tu kami tarik selimut, kami tutup. Tutup, tak tahu apa jadilah, kami tak tahulah, sampai kami terlelap, tertidur dan tak sedar. Sedar pintu kami dah diketuk oleh warden, suruh bangun untuk solat subuh. Baru kami alhamdulillah lega, sungguh lega. Dah balik subuh datang ke surau, ramailah pelajar yang lain, tapi semua pelajaran itu tiup kami lain macam. Sebab muka kami pucat macam hilang darah itulah. Maka selepas yang subuh, mandi apa semua, ketika rehat, ya, pergi makan di kantin tu, cikgu yang semalam yang nak bertanya tu pun jumpa kami. Sekarang ceritalah, apa yang kamu nampak? Apa ni? Maka kami pun ceritalah kisah yang berlaku dari awal hingga akhir. Maka cikgu pun terkejut. Oh, itu, kata cikgu, ya. Oh, kenapa cikgu? Kami tanya. Kalau peristiwa itu, kata cikgu tu, kalau peristiwa itu cikgu pun pernah alami. Ya, kata cikgu. Ya, cuba ceritakan. Relax lah, kata cikgu, relax. Sebenarnya peristiwa itu pernah cikgu alami dulu, dan cikgu pernah bertanya dengan orang-orang kampung sekitar situ. Dia kata memang setiap pukul 12 malam ke atas, ya, makhluk itu akan muncul dengan membawa anaknya. Ya, kata cikgu, ya. Baru kami ingat, rupa-rupanya kami balik malam tu pukul 12 lebih, sebab pukul 10 malam dah berlaku ribut, dan macam kami berteduh di pondok tu, kami tak tahu pukul berapa. Wadan kami, driver bas tu mencari-cari, tak pusing tak jumpa, akhirnya jumpa, rupanya pukul 12 lebih. Aduh, patut pun cikgu. Jadi sebenarnya peristiwa itu, kata cikgu, adalah yang dia ingatlah, ada orang ceritakan orang kampung, adalah kisah seorang ibu yang mati dibunuh bersama anaknya. Wallahualam lah, cerita ni apakah benar dia dibunuh ataupun dia mati beranak, wallahualam, ataupun sesuatu amalannya seperti ilmu hitam yang menyebabkan dia tak diterima bumi. Sebab saya dengar daripada seorang ustaz, kalau ada makhluk seperti itu biasanya dia tak diterima bumi kerana dia mengamalkan ilmu hitam. Ya, wallahualam, kami pun tidak tahu, tapi itulah cikgu cerita, bahawa dia kata wanita itu adalah wanita jelmaan yang selalu keluar setiap malam pukul 12 ke atas, dan bukan saja kami yang nampak, banyak orang nampak. Ya, tetapi bila kali pertama nampak memang rasa seram dan rasa panik, tapi bila orang dah biasa tu, dia cuma baca Al-Fatihah, hadiahkan kepada orang, pada makhluk itu, maka makhluk itu pun hilang. Wallahualam. Jadi kisah inilah yang berlaku kepada saya, ya, Cik Ji. Terima kasih. Alhamdulillah para penonton sekalian, itulah cerita, bingkisan cerita yang di-emailkan kepada saya oleh Cik Ji. Cik Ji ni saya rasa kalau tahun 92 tu dia pelajar, mungkin sekarang dia sudah menjadi Puan Ji. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Cik Ji yang sudi mengirim email pada saya untuk minta tolong saya ceritakan kisah ini, dan itulah setakat yang mampu saya ceritakan mengikut tulisannya itu, ya, setakat yang termampu. Moga-moga cerita daripada Cik J ini dapat memberi iktibar kepada kita dan kepada penonton semua bahawa memanglah makhluk halus ini sebenarnya wujud ada. Syaitan dan jin tu wujud ada. Ya, cuma kita berhati-hati dan kita kalau boleh amalkanlah ilmu pendinding yang seperti mana saya ajarkan di awal-awal video ini. Ya, insya-Allah kita ketemu lagi di cerita-cerita seram, kisah pengalaman seramku di siri yang akan datang. Sekiranya ada para penonton sekalian yang ingin mengirimkan email kepada saya tentang kisah pengalaman masing-masing,
maka silahkan emailkan ke email saya ya, ahmadbenar88@gmail.com, ahmadbenar88@gmail.com, dan saya pun ada tulis dalam channel YouTube saya ini ya. Sekian, terima kasih, bertemu lagi. Assalamualaikum.